Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Halo kalian, selamat kembali ke Peachtree Morning Show. Hari ini hari Jumaat, 5 hari bulan Jun. 5 hari bulan Jun. Oh, musim panas. Kami menyambut musim panas dan tahniah kerana dah masuk ke bab hidup kami yang baru. Harap musim panas lebih baik daripada musim bunga. Kami perlu tanam lebih banyak benih baik untuk musim panas ya. Janji ya. Hari ini saya jemput Casey Michael dari Rimrock, Casey Michael Roach dari Rimrock, Arizona. Dan juga Eva Vanza dari Frankfurt, negara Jerman. Halo Eva, kami sangat gembira jumpa anda sekali lagi. Dan saya Victoria Makarova dari Moscow, Rusia. Kami ada kumpulan dari Jerman, Amerika dan Rusia. Kami ada soalan yang baik hari ini. Saya rasa ramai orang akan suka soalan ni sebab ramai nak kualiti hidup dalam hidup mereka ni ya. Mari kita dengar soalannya. Hai, saya Sabine dari negara Perancis dan saya tinggal di negara Jerman sekarang. Apakah benih untuk menjadi popular? Maksud saya bukannya kejayaan tapi popular di sekolah, keluarga dan di tempat kerja. Terima kasih menjawab soalan dan terima kasih berkongsi ilmu anda ya. Bye-bye. Ini dia soalan dari Sabine dari Perancis yang tinggal di negara Jerman sekarang. Dia nak tahu bagaimana jadi popular. Dia nak jadi popular bukan dalam hidupnya tapi di antara ahli keluarga, kawan-kawan dan juga nak menarik lebih ramai orang suka akannya. Saya rasa ramai di antara kita, saya rasa anda masih ingatkan pesanan Victor, setiap orang nak disayangi. Kita semua ni nak ada disayangi kan. Saya rasa semua orang suka disayangi. Jadi kita ingin jadi popular di kalangan ya. Bagaimana kita boleh bantu Sabine? Apakah pendapat anda Eva? Anda mula dulu ya. Baik, saya rasa jika anda nak disukai ramai, anda perlu jaga sikap anda terhadap orang lain. Anda perlu suka pada orang lain dulu, berfikiran positif terhadap mereka lah. Jika kita mengkritik, menilai orang selalu, kita akan tanam benih yang buruk. Jadi baik untuk fikir positif atas orang lain. Dan orang yang selalu kata tu, yang mereka tak masuk ke bilik, dia akan kata, oh wow, setiap orang ini sangat hebat, bolehkah saya ikut anda? Anda hebat. Biasanya orang begini akan menjadi popular. Menurut Master Nagarjuna, inilah satu ciri-ciri nikmati dan berasa seronok akan perkara yang dilakukan. Anak perempuan saya selalu tanya saya, bolehkah saya tak mengambil bahagian atau tak melakukan sesuatu? Saya selalu menjawab, jika anda tak ubah dan tak dapat ubah apa-apa dan kena menghadiri kelas tu, anda sepatutnya ambil kesempatan tu, jadikan kelas itu lebih seronok kan? Saya suka jadi seorang yang popular dengan menikmati apa yang saya lakukan. Tak kira apa yang terjadi, kita masih perlu habiskan kerja tu kan. Contohnya, kita boleh dengar muzik sambil membersihkan tandas. Melakukan sesuatu dengan gembira lah, bukan saja merujuk kepada yang dilakukan, termasuk bagaimana kita berfikir tentang seseorang dan juga sikap anda terhadap seseorang tu. Saya harap kalian telah bersarapan pagi. Jadi, Sheila, apakah pendapat anda pula ya? Saya nak bercerita kerana orang tua suka bercerita. Apabila saya berada di Bira untuk 25-30 tahun tu, kami selalu berbahas
Kami berhabas 3 sampai 4 jam sehari. Kadang-kala pada waktu pagi, kadang-kala pada waktu petang, kadang-kala kedua-duanya, kadang-kala waktu malam sehingga waktu subuh. Dan saya seorang orang putih di bahagian biara saya. Biara kami ada 2 bahagian. Saya merupakan seorang saja orang putih di bahagian tu. Perbahasan ni saya dah belajar beberapa tahun dan amat sukar. Suatu hari seseorang beritahu saya, perbahasan anda sudah menjadi baik seperti orang putih yang satu lagi tu. Saya berbalas, apa tu? Ya, dia kata, ya ada seorang orang putih lagi di sebelah biara yang lain. Anda tak kenal dia. Anda hampir sehebat dia. Kemudian saya tanya, apa maksudnya hampir lah tu? Dia kata perbahasan anda hebat, tapi perbahasannya lebih hebat dari anda. Sangat menakjubkan. Saya rasa cemburu terhadap lelaki ni selama seminggu. Saya mula berasa benci. Sebenarnya saya pun tak pernah jumpa orang ni. Saya mula tak sukanya, mula mengkritiknya walaupun kami tak pernah berjumpa. Dan akhirnya saya rasa ini adalah kebaikan meditasi pada tahun-tahun. Kerana saya sedar selepas seminggu minda saya dah menjadi buruk. Ambil seminggu baru saya sedar. Saya berkeputusan untuk jumpa dan bercakap dengan dia. Mungkin kami boleh jadi rakan baik. Hal ini agak sukar untuk saya. Tapi saya kunjungi biliknya, saya memperkenalkan diri saya. Dia tanya, mengapa anda datang jumpa saya? Saya pun balas, saya ni sangat cemburu terhadap anda. Saya jumpa anda untuk mengakuinya. Boleh tak kita menjadi kawan? Kami dah menjadi rakan yang rapat dan dia banyak bantu saya. Apa yang saya nak berkongsi ialah saya rasa tindakan saya mendorong saya bertentang dengan perasaan cemburu saya. Saya masih tak dapat menghilangkan perasaan cemburu 100%, tapi saya berjuang untuk menjadi tak berasa cemburu. Ini berkaitan dengan mengucap tahniah kepada orang lain, meraihkan kejayaan dan memuji orang lain untuk tanam benih untuk disukai. Akan seronok menjadi popular. Itu sesuatu hal yang baik. Jadi anda terkenal seperti Brad Pitt tu, anda dapat bantu lebih ramai orang kan? Itu sesuatu perkara yang baik. Dia mungkin boleh jadi perkara yang buruk, seperti juga dengan wang kan? Jadi itulah pendapat saya. Bagaimana dengan anda berdua? Saya rasa itu idea bagus, Keshila, yang sangat hebat. Terima kasih kerana berkongsi cerita anda kepada kami. Saya rasa ia berkaitan dengan ajaran DCI tahap 8 tu tentang automatic leadership, kepimpinan secara automatik. Kita perlu tahu bagaimana menjadi pemimpin bukan saja dalam perniagaan tapi juga dalam keluarga atau kalangan rakan kan. Perasaan cemburu juga dinyatakan dalam tahap ni. Ia juga dinyatakan apabila mereka tak beri perhatian kepada anda. Kita kena tanam benih dengan beri penuh perhatian kepada mereka semasa mereka bercakap. Mungkin semasa buat persediaan untuk sesuatu majlis atau rancangan, anda tak terima idea atau beri perhatian terhadap pandangan orang lain. Jadi anda dah menghasilkan keadaan ni kan. Jadi dalam sistem DCI terdapat 5 tujuan hidup. Sebagai seorang pemimpin yang dapat memenuhi kelima-lima tujuan tu, anda akan menjadi teladan yang baik kepada orang lain. Mereka akan mula bertanya, bagaimana anda mencapai semua ni ya? Bagaimana anda mencapai semua ini dan menjadi teladan untuk orang ramai. Jadi saya rasa ini cadangan yang baik untuk anda. Eva, anda nak tambah sikit? Apakah pendapat anda?
Ya, biar saya berfikir sejenak, seperti yang Let me think. I think saya um, katakan you see sebelum the ni, thing is dan you cuba want to be fikirkan popular, adakah right? saya benar-benar And mahu astonishingly enough, jadi popular. the less I want to be Cukup popular I am, the more I'm meranjatkan, popular. semakin kurang So it is actually saya quite mahu jadi funny, popular, It semakin has popular become saya less important to me, terjadi. but it is good Faham tak? because Faham tak maksud saya as tu? a Ini brand, memang it's melucukan not kan? nice to be Kalau kita isolated. It's kata terrible. disukai orang memang bagus. So I think it's good Sebaliknya that memang kurang I senang have a hati, following around malah me, and I dahsyat kalau think kita dikecualikan kan. it really is about Jadi for me it comes down kesimpulannya to attitude. itu satu masalah yang baik. And you Jadi do bagi want to saya have sikap the kita idea terhadap that orang everyone tu has amat got the same penting. right to success. Kita patut menganggap setiap Everyone is orang equal, diberi and peluang yang sama untuk capai why do kejayaan. we always put Mengapa pula ourselves kita first? nak utamakan diri sendiri? That has really Jadi changed sikap my seperti life. ini mengubah hidup Small saya. things like on Mula Sundays dengan and perkara yang weekends, like kecil. you get fresh Contohnya rolls, pada it's hari amazing, Ahad, right? orang Jerman suka makan roti segar dari kedai roti ya. Ya, So, jangan cakap but pasal the thing roti is, someone Jerman has tu, to ini get buat saya them, kecewa. right? So they're not Oh, flying maaf saya. into the house, right? So Seseorang someone perlu is going to keluar go untuk and dapatkan remember roti it itu kan. first. Roti itu It's takkan always like terbang this in masuk ke Western rumah. Europe in Dulu Germany. semua orang hanya Who lihat is going siapa to yang akan just keluar push beli. the Dan croissant selepas at saya the door? belajar sistem ni, When I saya met suka Susie, rela pergi dapat I roti. started to Sebab saya volunteer. I said, rasa I mereka got patut dilayani. so Saya because I seronok thought it was beri good for perkhidmatan them saya. to be Dan served. saya I had nikmati fun saat-saat tu. serving. Kelakuan Everyone to seperti see menjadikan saya popular di dalam what keluarga I first thought saya I can kan. actually go and get the Dan rolls from. I really enjoyed it, I must inilah say. kelakuan And I yang think menjadi that saya that popular makes you segera di immediately keluarga popular with saya. everyone, right? Ya, dan saya dah And tertanam benih untuk menjadi and popular you dan got disayangi receipts selepas for saya being sort of mula ultimately berminat untuk popular, and memenuhi you receive a lot of money kehendak from orang lain. when you're starting to be more Jadi interested langkah in ni people. banyak mengubah hidup So saya. that has changed my life, Dan itulah. whatever you want to call it. Oh, itu hebat. Saya teringat di DCI tahap 8 tu, kami ada suatu latihan di mana kami perlu ramalkan apakah kemahuan orang lain dan berikannya kepada mereka. Contohnya roti. Cuba fikirkan diri dari sudut orang lain. Apakah yang mereka nak pada saat itu? Lalu lakukan perkara itu untuk mereka. Dan Sabi mungkin ini amat membantu bagi anda untuk lakukan latihan seperti ini. Dengan ini anda boleh berlatih supaya anda boleh fokus pada kehendak orang lain dan beri sokongan kepada mereka dan bukan hanya fikir tentang kehendak diri sendiri sahaja ya. Kisah anak tambah sikit. Ya, saya ada satu idea. Yang sebelum saya terlupa, saya nak ucapkan terima kasih kepada Sabine untuk menterjemahkan beberapa buku yang penting dalam bahasa Perancis. Juga dia beri telatan yang baik. Pertama sekali saya berjumpa dia beberapa tahun yang lalu, dia kelihatan letih dan tua. Selepas belajar DCI, dia mula laksanakan apa yang dipelajari, guna 4 langkah dan jadi seorang guru yoga. Sekarang anda kelihatan hebat. Saya sukakan pakaian anda tu. Idea saya seperti inilah. DCI mengajar kita bagaimana untuk menjana wang. Dalam bahasa Inggeris dia kata make money. Tapi maksud kami bukan pergi cari wang dengan bekerja atau jual barangan, tapi menjana wang dengan cara tanam, bagaikan tanam sayur-sayuran tu. Di DCI kami ajar orang bagaimana menjana wang. Jadi di DCI kami menolak idea bahawa bekalan wang terhad atau tu nama lain ialah permainan jumlah sifir. Saya teka Eva dah baca buku ni kan. Bila saya janakan $100, ini tak bermaksud Eva akan kehilangan $100. Dalam sistem DCI tiada gunanya untuk bersaing satu sama lain. Saya jana $100 keuntungan dan saya ajar Eva cara untuk jana $100. Vika yang lihat hari ini juga akan tanam dan jana $100. Jadi apa saya fikir ialah kita biasanya berpendapat bila saya jadi popular saya kena rampas daripada Eva atau daripada Vic
Victoria. Antara kita bertiga siapa akan menjadi popular di rancangan pagi ini? Adakah saya akan menjadi popular atau Eva atau Vika? Saya akan sapu habis kepopularan itu. Kita selalu berfikir sedemikian. Sama juga dengan apa yang kita fikir tentang wang. Jadi Sabin, salah satu langkah besar yang pernah saya ambil ialah biar setiap orang menjadi popular, lebih menyeronokkan kan? Kalau Vika menjadi host Peachtree Morning Show yang paling popular dalam sejarah, sama juga dengan Eva agak popular dan baru diikuti oleh Geshe Michael. Kalau kita bertiga menjadi popular, bukan tu lebih seronok? Kita tak perlu rampas dari orang lain. Jadi nasihat saya, bila anda lihat orang lain menjadi popular, ucapkan tahniah, meraihkan dengan gembira, lalu anda juga jadi popular lah. Cadangan yang sangat bagus. Sudah tiba masa Eva. Ya, masa untuk buat rumusan dan beri cadangan yang anda pilih dari anda tu. Jadi jika anda nak jadi seorang yang disukai orang, anda perlu pastikan anda suka orang lain. Adakah anda betul-betul sukakan mereka? Adakah anda lihat mereka semua ni ada potensi hebat? Anda tahu orang yang anda benci, yang mengganggu perasaan anda tu? Adakah anda dapat lihat sesuatu yang baik tentang mereka tu? Adakah anda betul-betul suka mereka? Jadi tak guna untuk mengeluh tentang mereka tu kan, itu cara bodoh. Pupuklah perasaan belas kasihan terhadap mereka, dan saya rasa jika anda buat macam tu secara automatik, macam itu apa tu? Duit itu mencurah masuk ke dalam lubang tu. Itu maksud saya. Jadi anda akan jadi sangat terkenal. Anda boleh belajar mereka cara yang anda guna untuk jadi popular. Itu saja dari saya ya. Itu hebat. Jadi Keshila, ada apa-apa yang anda nak tambah? Saya rasa bergembira atas orang yang popular daripada rasa cemburu. Kami fikir kita ni mesti pegang kuat atas perasaan benci kerana takut akan hilang sesuatu. Dan secara jujur, masalah besar dalam hidup saya ialah perasaan cemburu. Jika kita boleh lepaskan rasa cemburu dan biar orang lain jadi terkenal, kita akan jadi lebih terkenal. Itulah yang saya fikirkan. Hebat ya, saya suka cadangan tu kerana kebanyakan kita ada masalah cemburu kadang-kala. Jadi kita perlu mengatasinya supaya menjadi teladan kepada orang lain. Jadi dari saya cadangkan lakukan latihan ni. Pasangkan pengira masa 3 kali sehari. Pada saat ni, fikir orang yang anda duduk bersama-sama atau berbual bersama-sama, berniaga bersama-sama. Letakkan diri anda di tempat dia. Fikir apa yang anda nak bagi pada orang ni. Tak perlu berlega, buat saja. Rasa riang dengan dapat berbuat demikian. Nikmatinya. Selepas tu, buatlah meditasi kopi. Setelah sekian waktu, anda akan jadi sangat terkenal, popular. Jangan lupa bagi tahu kami ya. Saya rasa kami dah habis buat rumusan. Jadi tolong jangan lupa hantarkan soalan anda kepada seekquestions@diamondinstitute.com dalam format secara menegak dalam masa 30 saat. Iaitu kami memang nak jawab soalan anda kerana kan beri manfaat kepada anda dan semua orang kan. Juga hantarkan senarai muzik Spotify anda ke email kami yang dipanggil musicmix@diamondcuterinstitute.com dan hantarkan senarai lagu kegemaran anda. Kami nak dengar pada hujung minggu ya.
Hari ini kami nak umumkan Anna Laura. Saya nak umumkan pemenang senarai Spotify minggu ni. Namanya ialah Ana Raura Cuevas. Saya harap sebutan Spanish saya betul sebab saya belum periksa dengan Seiji dan Brian. Tahniah kami nikmati muzik anda. Jadi ada apa-apa lagi nak kata di penghujungan rancangan ni ya? Ya, anda boleh dapatkan senarai Spotify Ana di Facebook, YouTube ataupun di laman DCI. Ya, senarai lagu yang bagus dapat rantaian tu. Hari ini kami tak dapat nak bagi soalan untuk hari Isnin kerana kami tak ada soalan lagi. Kami akan buat kejutan hari Isnin ya. Akhirnya terima kasih kerana menyaksi rancangan ni. Sila datang lagi dan kami perlu anda untuk menyebarkan ilmu ni di seluruh dunia. Terima kasih Geshe Michael, Eva kerana datang dalam rancangan hebat ni. Sangat besar hati dapat bersama anda dan harap jumpa lagi. Ya, terima kasih sudi datang ke Peachtree Morning Show dengan saya. Ya, masa yang bagus, sungguh hebat dari negara Jerman, Amerika dan Rusia. Kami seperti adik-beradik. Kami bertutur dalam bahasa yang sama, iaitu bahasa 4 langkah. Itu hebat sekali. Saya rasa bersyukur terhadap anda berdua. Anda bekerja keras untuk mengurus hal-hal di Rusia dan saya sangat hargai. Saya harap anda akan bersama saya masa yang panjang ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bye-bye. Thank you so much and Have a see you. nice weekend. Bye-bye. Thank you. Terima kasih menonton Peachtree Morning Show. Jumpa lagi.